Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih adik pengurusi majlis, para pendidik, para guru, para ibu bapa yang hadir pada malam ini, dan tak dilupakan kepada anak-anak pelajar Sekolah Menengah Sains Bukit Mentajam ini yang sudi hadir di majlis ilmu kita pada malam ini. Dan juga saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada Cikgu Amir yang merupakan penghubung antara sekolah dengan saya dalam proses untuk mengadakan program pada malam ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Malam ini kita bertemu di Masjid Al-Mustaqim. Dan bagi anda di luar sana yang mengikuti live streaming, kita pancarkan live streaming daripada Masjid Al-Mustaqim Bukit Mentajam ini. Dan boleh diikuti melalui Facebook dan juga YouTube. Cuma pada malam ini tidak ada TikTok sebab pegawai media saya yang berkenaan ada peperiksaan tertentu tak dapat hadir. Jadi TikTok ditiadakan pada malam ini. Tapi YouTube dan juga Facebook boleh diikuti dengan cara live streaming, insya-Allah. Terima kasih pada Abang Jeffrey yang membantu secara teknikal ceramah-ceramah Dr. Daniel di mana-mana saja, termasuk ceramah pada malam ini. Dan alhamdulillah kita baru memasuki tahun baharu Hijrah 1445 Hijrah. Dan kita baru memasuki bulan Muharram. Sedikit cerita dan maklumat tentang takwim hijrah ini, supaya kita faham tentang takwim kita. Dia berbeza sedikit sebanyak dengan takwim Masihi dan takwim orang-orang Cina dan sebagainya. Kita ada takwim yang tersendiri. Di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak ada kalender Islam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada takwim hijrah. Ketika itu ukuran masanya mengikut tahun-tahun yang berkaitan dengan insiden tertentu yang pernah berlaku pada ketika tertentu. Sebagai contoh, yang agak popular di kalangan cerita-cerita orang Arab ialah tentang tahun gajah. Tahun tak dikaitkan dengan nombor tertentu. 1444, 1445. Tak ada nombor di zaman Nabi SAW. Dikaitkan dengan insiden besar yang berlaku pada ketika tertentu. Tapi bulan Arab seperti yang kita maklumi ini ada di zaman Nabi SAW. Ada Ramadannya, ada Zulhijjahnya untuk haji dan begitulah seterusnya. Kiraan tahun dalam bentuk nombor tiada. Di zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, berlaku perbincangan tentang bab kalender ini. Maka ada orang mencadangkan pada Khalifah Umar supaya dia adakan takwim seperti yang ada pada orang-orang di luar sana. Maka dicadangkan supaya takwim itu kita buat sekarang. Khalifah Umar pun bersetuju radhiyallahu an. Maka timbul perbincangan. Takwim kita ini tahun pertamanya nak bermula bila? Sekarang 1445. Tahun 1. The first year of our calendar. When should it begin?
kalender kita tahun 1 nak bermula bila? Berlaku perbincangan itu ataupun ini, akhirnya Khalifah Umar radhiyallahu anhu bersetuju. Tahun pertama kalender Islam bersempena dengan tahun di mana Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun, bukan bulan, tahun Nabi berhijrah, tahun itu dijadikannya sebagai tahun 1 kalender Islam. Selepas itu dicampurkan saja tahun demi tahun. Sekarang 1445 Hijrah. Tahun sudah dikenal pasti. Bulan pertama bagi tahun Islam nak bermula dengan bulan apa? Maka timbul pula perbincangan. Ada yang mengatakan, mengapa tidak kita jadikan Ramadan sebagai bulan pertama kalender Islam? Tapi Umar akhirnya bersetuju bahawa bulan pertama bagi tahun Islam ialah Muharram. Sebab Muharram ini memberi isyarat rukun Islam yang kelima baru selesai dilakukan oleh umat Islam. Sebab sebelum Muharram, bulan Zulhijjah. Kita kaitkan Zulhijjah dengan bulan Haji. Haji rukun Islam yang terakhir. Maka selesai rukun Islam yang terakhir itu, masuklah bulan Muharram. Umar berkata, bulan Muharram ini elok kita jadikannya sebagai bulan pertama dalam tahun-tahun kalender Islam. Sebab yang kedua ialah bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram dalam Islam. Bulan haram dalam Islam ada berapa? Ada 4 ke 5? Ada 4. Salah satu daripadanya ialah bulan Muharram. Bulan Muharram ada keistimewaannya. Kita beribadah di bulan Muharram, pahalanya berganda-ganda. Kita buat maksiat di bulan Muharram, dosanya pun berganda-ganda. Jangan melawak dengan bulan haram ini. Bulan Muharram salah satu daripada bulan haram. Maka ia dijadikan Umar sebagai bulan pertama dalam tahun-tahun Islam dalam kalender Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab beliau yang agung yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Maka itulah kisah sejarah Islam. Artinya di zaman Nabi SAW tiada takwim ini. Maka sambutan apa-apa pun tidak ada atas nama Islam. Kalau orang mengatakan, awal Muharram, 1 Muharram, siapa yang berpuasa sunat dapat pahala sekian-sekian, tipu dan bohong. Malam tahun baru, siapa yang beribadah dapat pahala special sekian-sekian, tipu dan bohong. Lagi palsu. Sebab tidak ada kalender Islam di zaman Nabi. Tak pernah Nabi kaitkan apa-apa ibadah dengan masuk tahun baru Hijrah. Sebab tahun baru tak pernah wujud. Di era Umar Al-Khattab diadakan takwim tanpa ada upacara-upacara. Sekarang kita ada pelbagai upacara. Baca doa tutup tahun, baca doa buka tahun. Nak baca doa semua okey. Cuma jangan sebut satu. Ini Nabi buat, bohong. Nabi tak pernah buat. Never. Kita buat, kita kata kita buat. Kita punya. Nabi tak buat. Tapi nak baca doa, silakan. Jangan kata Nabi suruh. Jangan kata sunnah Nabi. Beginilah sunnah Nabi bila masuk tahun baru. Sebab kita dah faham tahun baru tidak wujud di zaman Nabi SAW.
apatah lagi sambutan tentang tahun baru. Tapi kita nak buat tak apa, apatah lagi nak adakan ceramah-ceramah untuk kesedaran, tak apa. Itu kita buat dalam bentuk kebajikan secara umum. It's okay, insya-Allah. Jadi bila kita masuki tahun baru ini, tahun sudah baru, kita baru ke lama? Kita otak lama. Kita masuk tahun baru dengan otak lama. Biasanya begitu. Dengan perangai lama. Dengan kepribadian lama. Ini antara perkara yang berlaku di mana-mana pun. Pada sesiapa pun. Sebab itu bila kita adakan ceramah seperti ini, kita nak berikan suntikan kesedaran dan keinsafan. Supaya kita menjadi lebih baik berbanding semalam. Lebih baik berbanding tahun hijrah yang semalam. Moga-moga begitulah jadinya kita. Dan Alhamdulillah Cikgu Amir telah mencadangkan satu tajuk untuk dibicarakan Dr. Daniel pada malam ini, iaitu tip-tip cemerlang daripada Al-Quran. Saya rasa Cikgu Amir mungkin terkesan mungkin dengan salah satu buku Dr. Daniel. Salah satu buku Dr. Daniel ialah tip-tip cemerlang daripada Al-Quran. Ini salah satu buku Dr. Daniel. Tip-tip cemerlang daripada Al-Quran. Lama dah saya tulis buku ini. Saya sedang syarah buku ini di sebuah surau Al-Muttaqin di sebelah pulau. Duk baca setiap bulan satu bab. Boleh ikuti pensyarahan bab-bab daripada buku ini, karangan yang kerdil Dr. Daniel. Tapi malam ini saya tidak mau mensyarah buku ini sebab tip-tipnya begitu banyak. Dalam buku ini saja ada 36 tip-tip penting. Ada 36 tip-tip penting berpandukan Al-Quran dalam buku ini. Nak mensyarahnya insya-Allah sampai besok pagi semua pakat telena, termasuk sang penceramah pun telena juga berdengkur. Jadi kita nak ambil yang the gist of this book. Kita nak ambil intipati penting daripada buku ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Saya seperti anda para pelajar ini, ya, saya teringat masa saya belajar di Penang Free dahulu. Ya, begitulah suasananya. Saya pelajar Jelutong Secondary School, tingkatan 6, saya pergi ke Penang Free, sekolah Penang Free, ataupun dalam bahasa Inggeris Penang Free School, sebelum mendapat beasiswa JPA untuk pergi ke luar negara. JPA tawarkan saya ke Mesir, Mara tawarkan saya ke London. Jadi saya berfikir nak ke London ke, nak ke Mesir, dan jiwa saya cenderung nak ke Mesir. Sebab ke London bidang engineering, ke Mesir bidang perubatan. Dan saya memang ada sedikit cita-cita nak jadi doktor perubatan. Jadi dapat kesempatan oleh JPA, saya berterima kasih pada kerajaan dan saya terima beasiswa ke Mesir. Mesir ketika itu suasananya hiruk-piruk, baru selesai perang dengan Israel. Perang betul-betul. Jadi setibanya di sana, apartmennya kita lihat cermin-cerminnya ada digam sesuatu, tanda baru selesai perang. Berlaku gegaran, cermin-cerminnya itu ada tampalan-tampalannya. Suasana tidak begitu seronok bagi seorang remaja seperti saya. Tapi oleh sebab mengidam nak belajar, tak apalah. Universiti tak canggih, tapi ilmu dia besar. Belajar lebih kurang 6 tahun untuk jadi doktor. Dan ketika berada di sanalah, saya terasa bahawa kepala otak saya datang begitu banyak pertanyaan dan persoalan tentang hidup. Tuhan ni ada ke tak ada? Bagaimana nak berjaya? Adakah Islam ini agama kebenaran?
Ya, sebagai budak di bidang sains, orang yang betul-betul menjiwai sains, otak dia kritikal. Dia betul-betul menjiwai sains. Orang yang betul-betul menjiwai sains, otak dia kritikal. Dia hendakkan sesuatu itu ditunjukkan bukti. I want to see the evidence. If you say Allah is the truth, show me your evidence. Otak saya memang otak sains pekat. Apa-apa pun saya nak bukti. Evidence. Itu sains, kata saya. Ustaz, mana bukti? Tak ada bukti, saya tolak. Ustaz bersama mana pun, saya tak peduli. Berikan bukti. Berikan dalil. Jika tidak, nyah Ustaz, I don't care. Jadi itulah Daniel ketika remaja itu. Maka timbul banyak pertanyaan. Where is God? Where is Allah? Banyak pertanyaan. Dan bila saya bertemu dengan Ustaz PhD dan sebagainya, mereka berikan jawapan. Mereka seronok dengan jawapan mereka. Tapi saya buang jawapan mereka. Jawapan mereka bagi saya tidak laku. Tidak laku maksudnya tak masuk ke jiwa saya. Walaupun mereka Ustaz PhD berikan jawapan, tapi jawapan mereka tak masuk ke sini. Dia sampai ke sini, saya buang dia keluar. Itu maksud saya tak laku. Dan ketika itulah saya menjadi, boleh dikatakan separuh gila ataupun 3 suku gila. Nak cari Tuhan. Tapi semayang. Dalam semayang saya fikir, kamu Tuhan di mana? Aku menghadap siapa ni? Ya, suatu yang pelik. Masa itu umur saya lebih kurang 20 tahun, 21 tahun. Dalam pancaroba, pemikiran, psikologi, kerohanian yang dahsyat. Masa itulah saya tidak ada suatu bekalan, melainkan satu saja yang tinggal, prayers, doa. Ustaz hebat-hebat sudah saya temui. Jawapan mereka tak masuk hati langsung. Saya anggap sebagai kosong, tak menjawab kehendak saya. Saya cuma ada satu lagi penjuru, doa, doa dan doa. Oh Tuhan, di mana saja kamu, tolong dengar doa budak ini, mencarimu. Jadi itulah saya di Mesir belajar bidang perubatan dan waktu lain mencari Tuhan. Ketika itulah belajar sikit sebanyak bahasa Arab. Dah berada di bumi Mesir, belajar bahasa Arab. Dan saya rasa tak mau dengar dah percakapan manusia. Kita banyak dipengaruhi oleh orang. Orang itu pengaruhi otak kita. Dan saya rasa mungkin saya terbanyak dengar ustaz ni ceramah, bagi idea dia, pandangan dia. Saya pun membuat keputusan, aku tak nak dah dengar ustaz ceramah, orang ceramah, celoteh itu, celoteh ini. Ini masanya aku nak dengar dari Tuhan. Aku nak dengar terus menerus dari Tuhan. Jadi saya pun belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kemudian datanglah suatu keinginan yang kuat. Itu isyarat datang. Satu malam saya tinggal sendirian. Datang satu keinginan yang kuat untuk pergi pada Tuhan. Tapi dengan menaiki satu kenderaan. Iaitu kenderaan yang bernama Al-Quran. Maka itulah cara saya. Tak mau dengar cakap orang. Nak dengar cakap Tuhan saja. Orang ini merapu banyak, merepek banyak. Maka Tuhan tidak merapu. Tuhan tidak merepek. Ustaz pun merapu dan merepek. Tuhan tidak merepek. Masa itulah saya buka Al-Quran. Tapi kali ini bukan sekadar buka nak baca, tapi buka nak faham. Dan baru saya sedar selama ini saya hidup dengan masyarakat yang hanya nak baca Quran dengan tajwid yang elok, tak berminat untuk faham. They recite the Quran, they read the Quran every day for some people, every other day for the others, once a week for a few people, but they do not really want to understand the message of the Quran. They just want to read
attain peace with that, but not really to understand the meanings of the Quran. Baca, faham? Tak. Masa itu barulah saya marah diri saya, terikut dengan masyarakat yang tak minat untuk faham. Saya berazam untuk tidak mau ikut orang lain. Maka mulalah mengkaji Al-Quran. Cuma saya sedar mengkaji Al-Quran tidak boleh sendiri-sendiri, kena ada guru. Saya pun mencari guru. Guru kena dicari, bukan hanya ustaz ceramah pergi dengar. Saya cari, tanya orang ini macam mana, dia punya kefahaman macam mana, dia punya penguasaan ilmu agama macam mana, takat 1-2 kitab saja ke? Lepas tu saya bertemu dengan seorang yang saya anggap dia punya kefahaman Islam tidak sempit. Ada ulama otak dia sempit, dia faham ilmu Islam takat tu saja, bab lain dia tak faham. Saya tak nak ulama yang macam itu. Saya nak ulama yang ilmu agama dia okey, tapi ilmu lain pun sedikit sebanyak dia kuasai. Alhamdulillah, Allah izinkan saya bertemu dengan orang itu. Saya pun tadah kitab tafsir dengannya. Ketika remaja itulah Dr. Daniel mula berdamping dengan Al-Quran yang kemudiannya menghasilkan buku Tip-Tip Cemerlang daripada Al-Quran. Dia hasil pengalaman peribadi Dr. Daniel yang mencari dia, yang mencari Tuhan. Dan Tuhan, kita tak nampak zat Tuhan, tapi kita kenal Tuhan dengan mengetahui mesej Tuhan. Di malam ini, itulah fokus saya. Nak kenal dia Azza wa Jal melalui kalam dia Azza wa Jal. Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz. Al-Quran ini pada asalnya berada di mana? Ini kalam daripada Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Kemudian pada malam Ramadan, pada suatu Ramadan, Allah turunkan Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, bertempat di satu tempat yang dipanggil Baitul Izzah. Ini perbincangan para ulama berdasarkan ayat 185 surah nombor 2 surah Al-Baqarah, biasa dibaca di musim Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadanlah Quran diturunkan. Kata Imam Qurtubi dan ramai ulama yang lain, ayat ini mengisyaratkan di bulan Ramadanlah Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke semuanya sekaligus. Kata ulama, jumlatan wahidatan. Everything concerning the Quran was sent to Baitul Izzah. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke semuanya sekali. Pada bulan Ramadan, pada malam Al-Qadar. Kemudian selepas itu baru turun sedikit demi sedikit, memakan masa 23 tahun ke atas Nabi SAW. Ini ilmu yang berkaitan proses penurunan Al-Quran. Orang yang mengkaji Quran, dia kena tahu ilmu tu. Kena tahu proses penurunan Al-Quran, step by step. Al-Quran turun dari mana? Dari Lauh Mahfuz. Jibril bawa turun ke mana? Ke langit dunia. Langit dunia. Dunia alam kita nampak, ada langit tertingginya. Dia punya roof. Bumbung tertinggi bagi dunia. Seolah-olah itulah bumbung dunia. Dunia ini universe, alam semesta. Itu masuk dunia. Maka di situ ada satu tempat mulia, dipanggil Baitul Izzah. Ini cerita alam ghaib. Maka Allah turunkan di situ, namanya Baitul Izzah, tempat kemuliaan. Dari situlah Jibril turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memakan masa berapa tahun? Lebih kurang
23 tahun diturunkan dari situ. Dan Al-Quran ini dalam surah yang sama, ayat yang sama, Allah kata apa? Huda. Yang kedua, wa bayyinat minal huda. Dan yang ketiga, wal furqan. Kalau orang tanya apa dia kehebatan yang ada pada Quran, rujuk ayat yang sama, surah Al-Baqarah ayat 185. Ada yang dah hafal kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan lah Allah turunkan Quran. Quran berfungsi pertama sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia petunjuk. Kita minta tunjuk. Kita minta tunjuk. Al-Quran petunjuk. Kita minta tunjuk. Tunjukkan saya jalan. Al-Quran petunjuk. Beritahu jalan. Dia suluh. Dia pelita. Hebat. Kita minta petunjuk dari orang itu, orang ini. What about the Quran? Oh, saya rasa alhamdulillah saya nak pertama dengar dari orang, nak dengar daripada Quran. Sebab dia huda. Dia petunjuk. Allah beri jaminan linnas, bagi manusia. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan petunjuk itu diberikan bayyinat, penjelasan. Diberitahu ini petunjuk, ada penjelasan. Ada ulama Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir, dia kata dia hujjah, dalil, evidence. Ngam dengan saya. Saya apa-apa pun nak bukti, nak dalil, nak evidence. Allah kata Quran ini bayinat. Dia bercakap tentang satu benda dan dia bagi bukti. Dia bagi dalil. Kamu bertanya tentang Allah. Allah ada ke tiada? Kamu lihat tentang alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Tentang penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, kata Allah, la ayat. These are evidence. La ayat artinya these are evidence. Ini semua kata Allah bukti. Kamu tanya tentang Allah, ini bukti yang Allah tunjukkan, yang kamu boleh lihat, kamu boleh kaji. Saya tersentak. Seolah-olah dia memukul saya. Tengok Daniel, penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Semuanya la ayat. Semuanya evidence for you. Dengan syarat. La ayatil liulil albab. Dengan syarat kamu itu ulil albab. Apa dia ulil albab? Orang yang nak guna otak. Sebab tu Quran walaupun kita baca, tapi kalau tak pakai otak, tak dapat juga huda petunjuk. Bacalah sampai habis khatam pun, sesak situlah. Sebab don't use your brain. Al-Quran nak faham kena pakai otak, kena scrutinize, kena tadabbur betul-betul. Pada tahun 1998, Newsweek. Tahu apa dia Newsweek? Sebuah majalah terkenal, Newsweek. Newsweek. Saya masa remaja suka Reader's Digest, Newsweek juga 1998. Saya melanggan Newsweek, Fortune. Dalam bahasa Melayu, Dewan Masyarakat untuk elokkan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris saya baca dan talaah Reader's Digest for my English. Dan Newsweek saya langgan. Pada tanggal 20 Julai 1998. Saya terkejut. Sebab tema besar
Ada cover Newsweek, ada muka surat depan, the cover of the Newsweek. Muka surat depan melambangkan tema Newsweek. Pada tanggal 20 Julai 1998, tema besarnya ialah Science Finds God. Faham? Science finds God. Cek. Science finds God. Maksudnya, sains menemui Tuhan. Sains menemui Tuhan. Bukan menemui Tuhan betul-betul. Tapi sains adalah ilmu mengkaji, menganalisis, mencari evidence. Ini yang saya suka. Mencari bukti. Terutama sains dalam bidang astrophysics. Astrophysics. Astronomi dengan fizik bergabung. Kita tahu kan, ibu sains, fizik. Fizik, ibu sains. Tak mendalami fizik, tak mendalami ibu sains. Menguasai fizik, menguasai ibu sains. Nak bincang permulaan segala-galanya, fizik. Maka astronomi bergabung dengan fizik. Astronomi mengkaji tentang cakrawala dan sebagainya. Bergabung dengan fizik, dia pergi lagi detail. Maka pakar-pakar bidang astrofizik, dia menjawab pertanyaan, bagaimana alam bermula? How did everything start? Itu astrophysics. Biologi tidak sangat, chemistry tidak jawab. Astrophysics, dia jawab. Bagaimana semuanya bermula? Bila? Berapa bilion tahun? Bermula bagaimana rupanya? Apa buktinya? Bukan boleh cebut kosong. Bila pakar-pakar astrophysics, pakar-pakar sungguh, dia kaji, dia dapati permulaan yang disebut sebagai Big Bang. Kemudian lahirlah subatomic particles. Atom belum ada, yang ada subatomic particles seperti quarks dan sebagainya. Itu dulu. Kemudian baru atom, kemudian baru helium, kemudian baru hidrogen dan helium bergabung, baru timbul bintang-bintang, baru timbul galaksi dan sebagainya. Mereka melihat proses itu begitu cantik, sehingga akhirnya mereka berkata, tak mungkin kesemua ini berlaku secara spontan. Mesti ada penciptanya. Hasil dari penelitian kejadian alam. Itu Newsweek dengan tema Science Finds God. Ada seorang etis terkenal, pakar rojok etis. Tahu etis apa dia? Menolak agama, menolak Tuhan. Pegangan itu dia panggil atheism, atheisme. Dalam bahasa Inggeris, atheism. Ada di satu ceramah, 2 orang budak bangun. Dia kata, Dr. Daniel, kami berdua ni atheist. Oh. You declare you atheist depan Dr. Daniel, ha? Okay. Jangan duduk lagi. Saya nak bertanya kepada dua kamu. Kamu kenal tak seorang manusia ni nama Dr. Anthony Flew? Kamu kenal tak manusia bernama Dr. Anthony Flew? Dia kata dia etis. Saya pun nak cabar dia. Kenal tak Dr. Anthony Flew? Tak kenal. Oh, etis kepala otak apa? Dr. Anthony Flew ini pakar rojok etisme. Dia tok guru etisme. Kamu dua orang ni alah baru nak ikut-ikut. Dr. Anthony Flew tok guru. Selama 50 tahun
Dia bercakap tentang ateisme, berdebat dengan padri, berceramah di Oxford, tulis buku. Antara buku beliau yang terkenal ialah The Presumption of Atheism. Ini pakar falsafah dari UK, Dr. Anthony Flew. You tak kenal dia, ini pakar rojo ateisme lah bro. For 50 years he was in atheism. And he debated with the priests, with religious leaders. He debated in Oxford, in major universities, and you don't know him. Dan you tahu apa berlaku pada Dr. Anthony Flew? Saya tanya pada dua orang tu. You tahu apa berlaku kat dia? Pada tahun 2004, dia tulis buku, dia mengisytiharkan There is a God. Tok Guru ateisme mengatakan there is a God. Dunia terkejut. Loh, apa jadi kat dia ni? Dia Tok Guru kita. Suruh kita tolak Tuhan. Sekarang dia kata, there is a God. Tuhan ada. Malah dia tulis buku. Dia tulis buku. Tajuk buku dia, There is a God. Ada tajuk kecil, How a Notorious Atheist Changed His Mind. How a notorious atheist changed his mind. Tuhan ada. Bagaimana seorang ateis yang terkenal mengubah pikirannya dari Tuhan tiada kepada Tuhan ada. Dia berkata, selepas aku mengkaji DNA, based on analysis, based on evidence, saya follow Dr. Anthony Flew. Sebab orang ini berubah dengan bukti. DNA ini cerita panjang lah. Sel-sel dalam badan kita ni, hampir, bukan semua. Sel-sel dalam badan kita ini, ya, dia ada DNA-nya. DNA ini menceritakan tentang kita. DNA membawa kod tentang kita. Kod dari bapa, dari ibu. Kod itu bercantum, melahirkan kod untuk anak, untuk kita. Kod. Bagaimana badan kita, baby itu boleh faham kod. Sehingga akhirnya daripada sesuatu yang kita tak tahu apa dia, daripada kod itu, sel-sel itu berkembang. Akhirnya daripada tak ada mata, tak ada telinga, hidung, lubang ke bawah bukan lubang ke atas. Ada siapa lubang hidung tak ke atas? Musim hujan tak boleh keluar. Daripada apa ni? Tiba-tiba jadi macam manusia. Tiba-tiba berkembang, ada organ. Bagaimana budak ni badan dia faham kod dan ikut kod itu dengan tepat, sehingga jadilah kompleks kita, makhluk yang kompleks ini seperti yang kita faham, dengan otak yang 100 bilion sel-sel otak, satu di sini, bagian penglihatan di belakang, bagian pendengaran temporalnya di sini, ini bagian kognitif, bagian buat keputusan. Tersusun. Siapa ajar badan kita untuk faham itu? Kita tak tahu apa. Lah ni baru tahu. Siapa ajar kita yang masa itu kita tak tahu apa? Siapa ajar badan kita untuk tahu kod tu semua? Nak buat macam mana? Nak bagi color apa kulit? Dia tahu. Dr. Anthony Flew kata, tak mungkin berlaku secara spontan. Mesti ada perancang dan pencipta. Pakar rojo etis lepas mengkaji DNA, Newsweek, Science finds God,
pakar-pakar astrofizik mengkaji alam, mereka percaya ada Tuhan. Dan Al-Quran mengatakan, kajilah alam tentang penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang. La ayat. Ada tanda dengan syarat kamu ulul albab, guna otak. Kamu geng guna otak. Clear. Dan itulah sebenarnya orang Islam yang hidup dengan Quran. Dia bukan bodoh. Dia bukan pak turut manusia. Dia orang yang berfikir. Dia kritis. Dia menganalisis. Tapi semua usahanya untuk satu tujuan. Untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Azza wa Jalla. Sebab itu ayat pertama Al-Quran bunyi apa? Iqra. Bukan pakai tudung tutup aurat, pasang janggut, pakai serban meleleh, bukan. Pakai celak, pakai selepang, bukan. Solat pun bukan, puasa pun bukan. Ayat pertama apa? Iqra. Read. Baca. Baca. Ayat pertama yang meledak di bumi Arab yang jahiliah sebelum itu ialah baca. Isu besarnya penyembahan berhala. Tapi startingnya bukan itu. Startingnya read. Baca dulu. Nak kenal Tuhan kena baca. Nak kenal kebenaran kena baca. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Baca boleh baca macam-macam, kan? Baca kartun. Baca Pinocchio. Baca Harry Potter. Tapi read in the name of thy Lord. Baca dengan nama Tuhan artinya baca untuk pergi pada Tuhan. Justru para ulama berkata itu ayat Quran yang pertama, maka ia bermaksud bacalah ayat-ayat Quran yang bakal turun, sebab ia akan membawa kamu untuk kenal hidup, kenal alam, dan paling penting kenal Tuhanmu. Sebab itu umat Islam rajin membaca. Kalau betul-betul mereka ini menghayati Quran, dia baca. Dia tak puas, melainkan dia banyak baca. Paling penting dia nak baca Quran, dan dia nak baca dengan kefahaman. Nak baca dengan kefahaman. Sebab itu Arab jahiliah sungguh. Bila para sahabat Nabi dakwah, mereka pernah berhimpun di satu rumah, dipanggil rumah sahabat Arqam, Ibnu Abi Arqam. Apa Nabi ajar pada mereka? Nabi ajar Al-Quran. Kata sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, kami ambil 10 ayat dan kami takkan sambung sampai kami faham dan beramal, baru sambung lagi 10. Itu cara mereka dekati Quran. Ambil 10 ayat, faham dulu 10 ayat. Balik cuba beramal 10 ayat. Kemudian datang, sambung lagi 10. Bukan sambung hafal, faham apa pun tak. Di hari ini, kita di Malaysia, problem kita ialah baca tak faham. Baca Quran, tak faham Quran. Nak ikut Tuhan macam mana? Akhirnya ikut orang-orang lah, manusia. Itu kita hari ini banyak dipengaruhi oleh orang, bukan Tuhan.
Ada ustaz bagi tanya ceramah, oh Nabi Adam turun di Gunung Jerai, percaya. Ada seorang ustaz bagi tahu, Samiri ni kan dia anak angkat Jibril, percaya. Otak tak pakai. Sebab apa percaya? Sebab dia ustaz. Tapi merepek. Alhamdulillah, saya satu ketika, saya kata, aku tak mendengar you all cakap. Aku nak tahu apa yang Allah cakap. Baru aku selamat. Kita dah banyak dipengaruhi oleh orang. Bukan Tuhan. Sebab kita tak faham apa Tuhan kata. Kita cuma faham apa yang orang cerita. Orang cerita punya ikut. Tuhan kata, tak tahu. Time to change. Masa untuk berhijrah. Hijrah dengan ilmu dulu, dengan kefahaman. Sebab itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang mengikut satu lorong demi mencari ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Para ulama bincang panjang hadis menarik ini. Jadi nak ke syurga kan? Setengah orang nak ke syurga, apa doa kena baca? Semayang apa kena banyak? Ini dulu. Masuk lorong menguasai ilmu dulu. Ilmu kebenaran. Allah permudahkan jalan ke syurga. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ulama terkenal ini, dia kata orang yang rajin mencari ilmu kebenaran, dia akan dapat petunjuk. Kita sebut tadi huda. Petunjuk membantu manusia ke syurga. Bila kita mengkaji Al-Quran, kita mendapat ilmu daripada Quran. Itu petunjuk paling tinggi. Allah permudahkan. Ini sabda Nabi yang sahih. Allah permudahkan kita ke syurga. Kita nak ke syurga. Jalan ke syurga bukan mudah. Tapi Allah permudahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang rajin mencari ilmu kebenaran. Kamu pelajar, berada di penjuru ilmu. Belajar rajin-rajin. Ini masa untuk belajar. Pulun, study hard and smart. Dan jangan abai sama sekali ilmu agamawi. Jangan abai sama sekali. Ya, mungkin ia berkait dengan peperiksaan SPM dan sebagainya. Ya, tak mengapa. Tapi kuasainya bukan sekadar untuk SPM, tapi untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Saya bila belajar agama di Mesir, bukan untuk periksa. Belajar Quran, tadah kitab, pastinya bukan untuk periksa. Di Mesir, tak ada periksa subjek agama. You come for science, we teach you science, no religion involved. Itu Mesir. You datang untuk perubatan, kami bagi kamu perubatan, subjek agama kosong. Agama langsung, tak dicakap langsung. Kita bincang sains saja. Itu Mesir. Kecuali Al-Azhar, dia lain sedikit. Saya bukan Al-Azhar, saya Alexandria. Dia ajar semua sains, agama kosong. Jadi saya belajar agama bukan untuk periksa. Untuk apa? Untuk kehidupan. To understand the truth and insyaAllah to practice the truth. Biiznillah. Okay? Dia belajar, baca buku, baca Quran dan tadabbur isi-isinya. Saya sentiasa mencadangkan sebuah kitab tafsir yang bagus dalam bahasa yang kita boleh faham, Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Nanti kamu ada keluarga, jangan lupa simpan. Rumah kamu kena ada
satu penjuru yang dipanggil penjuru mini kutubkhanah. Mini library. Rumah orang Islam kena ada satu penjuru yang disebutkan sebagai mini library. Mungkin sebuah almari khas. Biasa almari kita dipenuhi pinggan, mangkuk. Tapi ayat pertama Allah bukan mangkuk. Baca. Di rumah kita kena ada bahan untuk Iqra'. Bukan sahaja bahan untuk mangkuk, tapi bahan untuk Iqra'. Almari ada buku. Salah satu buku yang kena ada. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Bertujuan untuk bantu kita faham Al-Quran. Kalam Allah, bukan kalam orang. Kalam orang dah banyak sangat dah. Pening. Kalam Allah menghilangkan pening. Dan saya nak tutup ceramah saya sebelum saya buka pada soalan. Ada soalan, tulis, bawa ke depan. Muslimat, tulis atas kertas. Tanyalah apa-apa saja. Anything under the sun. InsyaAllah. You can ask anything under the sun. Ini penutup. Apa benda pokok tadi yang saya sebut? Apa you all dapat? Apa benda penting yang saya sebut tadi? Saya ulang-ulangi. Apa dia? Apa dia? Kuasai ilmu. Betul. Dengar macam burung merak. Jawapannya burung merak. Tak kuasai ilmu. Kuasai ilmu. Betul. Rumusannya betul. Ilmu apa yang paling penting untuk kita kuasai? Ilmu tentang Al-Quran, mesej Allah. Sebab itulah huda. Dan untuk faham Al-Quran, kita kena baca dengan elok, dengan tajwid yang betul, dan kita kena tadabbur. Apa kitab tafsir yang saya cadangkan baru tadi? Tafsir Al-Azhar, karangan Hamka. Ini ulama yang bukan sempit otaknya. Ini ulama yang bukan otak sempit. Ulama genius Hamka. Berbaloi baca tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Amat berbaloi. Beliau genius. Ilmunya meluas. Masya Allah. Allah rahmati beliau. InsyaAllah. Penutup. Ada satu tema besar yang Al-Quran angkat. Al-Quran ini dia banyak tema. Ada banyak kisah, tapi apa tema di sebalik kisah? Tema. Ada satu tema besar, tema agung yang Quran angkat. Tema itu ialah tentang manusia. Tentang manusia. Yang menjadi khalifah. Yang hendak kembali ke akhirat, nak pergi ke syurga. Allah bercakap tentang manusia itu. Dan tema untuk manusia itu yang hendak kembali ke syurga, kembali ke akhirat, pastinya dengan kebahagiaan. Dan tempat bahagia itu hanya syurga, bukan lain. Manusia, khalifah ini nak kembali ke situ. Maka Allah turunkan Al-Quran dan Allah beritahu. Oh, you all nak kembali ke jannah. You all nak pergi akhirat, nak pergi ke syurga ke? Ya. Then let me tell you one very important thing. That you cannot enter heaven. That you cannot enter Jannah unless you have this. You nak balik ke syurga. Banyak cantik. You takkan boleh kembali ke syurga tanpa ini. Inilah tema besar dalam Al-Quran. Iaitu temanya bernama Taqwa. Temanya bernama Taqwa. Surah nombor 3. Surah Ali Imran. Ayat 133. Allah berfirman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard.
u'iddat lil muttaqin. Bersegera minta ampun kepada Allah dan beramal supaya kamu layak masuk syurga. Kena minta ampun banyak-banyak dengan dosa kita dan beramal supaya kamu layak masuk syurga, yang mana syurga itu keluasannya keluasan langit dan bumi. Wow, syurga yang menyeronokkan itu keluasannya keluasan langit dan bumi. Bilik kita sempit, classroom kita sempit, masjid kita sempit, tapi syurga keluasannya langit dan bumi. Hujung ayat Allah kata apa? U'iddat lil muttaqin. Aku jadikan syurga untuk orang bertakwa. Nak masuk syurga, kena ada takwa. Pernah dengar kisah Qabil dan Habil? Siapa Qabil dan Habil? Anak-anak Rasul, anak-anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Habil dikatakan seorang penternak. Qabil dikatakan seorang petani. Pada suatu ketika dalam surah Al-Ma'idah, ini bukan cerita orang perseorangan. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, Allah mengatakan, pada suatu ketika Allah mengarahkan dua orang anak Nabi Adam ini buat korban. Korban bukan benda baru, dahulu pun dah ada korban. Allah arahkan dua orang anak Nabi Adam ini buat korban. Maka korban si Habil, dia keluarkan barang ataupun haiwan ternakan. Maka dia buat korban. Maka Qabil, dia petani, hasil pertaniannya dia buat korban. Tiba-tiba korban Qabil Allah tolak. Ini anak Rasul lah, Qabil ni. Kita rasa ikut logik manusia kan. Anak Rasul buat apa pun Allah terima kan. No way. Hang anak siapa? Allah tak kira. Ni anak Rasul, anak Nabi Adam. Qabil, korbannya Allah tolak. Korban Habil Allah terima. Habil Allah terima korbannya. Maka Qabil sudah marah. Maka dia nak bunuh Habil, saudara kandungnya. Quran merakamkan penegasan Qabil yang berkata, la aqtulannak, aku garanti bunuhmu. Indeed, I'm going to kill you, Habil. Sebelum dia sempat bunuh, Habil kata, aku takkan lawan. You want to kill me? Just kill me. But before that, let me tell you a few important message. Aku takkan lawan, tapi dengar apa yang aku nak kata. Pertama, Allah rakam kenyataan Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima amalan orang yang ada takwa. Ini yang tidur tak boleh lena. Kita beramal, tapi dalam Quran Allah kata apa? Amal yang Allah terima, amal yang datang dari hati orang yang ada takwa. Tak ada takwa, aku tolak. Qabil, dia buat korban, dia anak Rasul. Aku tolak sebab tak ada takwa di hati dia. Habil, aku terima, ada takwa. Sebab itu dalam beragama, kita nak buat, tapi ingat, tak cukup sekadar buat. It is good to do good deeds, but good is not enough. It is good to do good deeds, but remember, good is not enough. It must have taqwa to be really good in the eyes of Allah. Takwa, dasar takwa ialah buat apa yang Allah suruh kerana dia, tinggalkan apa yang Allah larang kerana dia. Bangun subuh, terpaksa lagi cikgu marah pula. Itu buat tanpa takwa. Tapi you buat sebab aku memang nak sembah Allah. That is takwa.
Baca Quran, kena baca, dia suruh, itu buat tanpa takwa. Mengapa you baca Quran? Sebab Allah suka orang yang baca kalam dia. That is takwa. Tak cukup sekadar buat, tapi buat dengan takwa, dengan hati yang bersih, kerana dia. Kerana dia. Do not forget this word. Kerana dia. Kerana dia. Tulis dalam kertas A4. Kerana dia. Ini kalimat yang saya hafaz masa remaja, hasil daripada satu tulisan Hamka. Tajuk tulisan Hamka satu ya. Masa saya remaja, saya baca. Kerana dia melekat sampai sekarang. Kerana dia. Tulisan Hamka. Simple message. Kerana dia. InsyaAllah. Okey, dapat sesuatu? InsyaAllah. Punyalah banyak kata soalan. Cikgu jawab soalan? InsyaAllah. Laju sebab banyak. Bismillah. Adakah selepas Anthony flu? Siapa eja flu FLU ni? Anthony flu, tapi sebut sama juga. Saya silap, tak eja tadi kan. Flu, FLEW. Anthony flu, FLEW. Dia aja FLU, itu influenza. Tapi okeylah, sebut sama aja. Adakah selepas Anthony flu menemui Tuhan? Dia percaya Tuhan lah. Dia percaya Tuhan ada. Adakah dia memeluk Islam? Belum. Dia tak sempat peluk Islam. Orang etis ni dia berubah satu tahap ke satu tahap. Dia hanya sedar Tuhan ada. Tuhan tu siapa? Belum lagi dia temui. Kemudian dia meninggal. Tapi di sudut dunia, kita rasa kagumlah. Dia boleh percaya ada Tuhan tu pun luar biasalah di sudut duniawi ni. Tapi ada etis yang dia berubah, kemudian dia masuk Islam. Contohnya ialah seorang pakar matematik, iaitu Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang, L-A-N-G, Lang, dari University Kansas. Dari University Kansas, dia etis. Mula-mula dia Kristian. Tapi dia kata Kristian ni, falsafah dia tak masuk akal. Konsep tiga Tuhan memang tak masuk akal. Dia keluar daripada Kristian jadi etis. Dan kemudian dia mencabar Al-Quran. Dia kaji Quran bukan nak masuk Islam, nak cari kesilapan Al-Quran. Maka dia pun mengkaji. Itu penting mengkaji. Lepas dia mengkaji, dia sedar mesej Al-Quran, mesej. Dia kaji mesej. Bukan dia kerti baca pun. Batal saja, kita yang baca. Dia tak kerti baca. Dia baca mesej. Dia kagum dengan mesej. Dia masuk Islam. Itu ada etis yang tinggal kepercayaan yang salah itu. Dan akhirnya menemui Tuhan. Dan beriman pada Allah kemudiannya. InsyaAllah. Kita kena berdakwah. Kita kena berdakwah. Tapi kalau asyik berkelahi sama sendiri, bila nak berdakwah? Kalau kita terjumpa padri-padri, seorang saja yang bercerita panjang lebar tentang agama dia, apa yang perlu kita buat? Contohnya dekat Jepun, padri-padri pergi setiap rumah berceramah. Benar. Korea, Jepun memang orang Kristian rajin berdakwah. Di Malaysia, orang lain tak boleh berdakwah pada kita. Tapi mereka gairah nak berdakwah. Kita, apa kita buat pada orang bukan Islam di Malaysia? Ada orang berdakwah tak? Ada, tak ramai. Kita banyak masa duk buat apa? Duk berkelahi sama sendiri, merempit. Jadi berdakwah, nak sampaikan Islam, kena ada ilmu, kena belajar. Jadi ada proses. Saya cerita ini untuk kita dapat kesedaran. Jepun, ada seorang sahabat rakan saya, anak pada sahabat saya, anak dia engineer di Jepun. Akhirnya dia kahwin dengan perempuan Jepun.
Baru ini isteri saya pasang, suruh saya dengar tentang permintaan permohonannya. Dia kata di Jepun, dia kata orang rajin bekerja tapi hati mereka kosong. Mereka bersedia nak dengar kebenaran. Maka anak rakan saya ini, dia menetap di Jepun, dia orang Malaysia. Dia menetap di Jepun, kahwin dengan orang Jepun, bekerja dan berdakwah. Dan dia sekarang sedang nak bina masjid di sana. Saya doakan kebaikan untuk dia, kita akan tolong dia insya-Allah. Ya, dan orang Kristian rajin. Dia tengok mereka ini kekosongan jiwa, mereka berdakwah. Orang Islam tak begitu sangat untuk berdakwah. Makan angin rajin kan, tapi nak berdakwah. Makan angin tak habis-habis, tapi berdakwah kita tak begitu dididik. Pendidikan kita tak menekankan sangat tentang tadabbur Al-Quran, walaupun ada sikit sebanyak memahami Al-Quran dan asyik baca Quran saja, tapi faham dan dakwah. Pendidikan kita tak begitu menekankan, bukan tak ada langsung, penekanan tak begitu kuat, tak strong. Ibu bapa pun penekanan untuk anak tadabbur bukan tak ada, tak strong. Untuk berdakwah tak strong. Yang strong skor A. Sebab itu di Malaysia saya pesan pada rakan saya, kuatkan dakwah. Alhamdulillah di Pulau Pinang ada IPSI, kita buat dakwah. Kita jadikan Masjid Kapitan Keling sebagai markas kita, pusat kita bertemu dengan non-Muslim yang datang melancong. Salah satu tempat pelancongan ialah Masjid Kapitan Keling. Rakan-rakan saya menanti pelancong di situ. Ada padri, ada pelancong dari Sweden, ada yang dari UK. Kita berdakwah pada mereka di situ. Rakan-rakan saya, dia kaji Bible, dia belajar tentang kitab-kitab Hinduism, kitab-kitab Tripataka tentang Gautama Buddha. Dia kaji Quran, dia kena fluent in English dan dia berdakwah. Ada masuk Islam, alhamdulillah. Kalau pergi Pulau Pinang, ziarah Masjid Kapitan Keling. Itu tempat kami berdakwah pada pelancong. InsyaAllah. Okay. Nak tanya, sila tanya. Macam mana kita nak kuatkan iman kita? Pertama, dengan ilmu. Ilmu balik pada Quran dan Sunnah dengan tok guru yang betul. Bukan tok guru merepek dan merapu. InsyaAllah. Dan yang kedua, apa yang wajib utamakan. Sembahyang yang 5 buat sungguh-sungguh. Bila buat sungguh-sungguh, lepas kita beramal, kita berdoa, insya-Allah itu semuanya menuju jalan kebaikan. Apa yang Allah wajibkan buat, benda haram tinggalkan. Itu dulu. Tak usah sembang solat duha lah, tahajud lah. No, first thing first. Benda fardu buat elok-elok. Benda haram jauhi. First thing first. Lepas kita buat tu, Allah sayang pada kita, tambah dengan yang sunat. Kita doa pada Allah, insya-Allah Allah makbulkan. Dan antara doa kita, jauhkan saya daripada kesesatan. InsyaAllah Allah Maha mendengar kepada hamba yang seperti itu. InsyaAllah. Adakah doktor percaya bahawa terdapat tamadun lebih maju pada zaman dahulu berbanding zaman kini? Zaman dahulu dia ada ketamadunannya, zaman kini ada tamadunnya. Memang ini banyak didebat oleh pengkaji-pengkaji. Bacalah dokumentari macam-macam. Mereka mengatakan ini macam piramid. Pembinaan piramid memang luar biasa. Di sudut engineering hari ini pun tak boleh lawan piramid. Begitu cantik. Padahal kalau ikut logiknya, konsep kejuruteraan mereka tak canggih. Tapi cara mereka susun batu itu hebat sungguh. Jadi itu yang melahirkan teori yang mengatakan mungkin tamadun dahulu lebih dahsyat daripada hari ini. Tapi dalam Quran mengatakan memang ada golongan terdahulu yang lebih hebat berbanding kamu. Cara umum Allah sebut. Jadi tak mustahil. Lebih hebat tu di penjuru tertentu. Tak mustahil. Allah takdirkan demikian. InsyaAllah. Okay? Tentang ilmu kalam. Doktor tolong terang sikit pasal ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu tentang akidah, tapi dibincang dalam bentuk secara ilmiah. Dibincang secara ilmiah.
Tadi tak perlu meleret-leret tentang ilmu kalam, cukuplah kita belajar tentang ilmu tauhid seperti mana yang dia ajar, iaitu dengan sifat 20-nya, tentang nama-nama Allahnya, mengenali apa yang wajib tentang Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Itu antara benda yang kita belajar, yang juga berkait dengan ruku-ruku iman. Itu akidah bagi kita. Jadi ilmu kalam ini ilmu yang kadang-kala bersimpang siur. Dia nak bincang cara tepi inci, nak menghasilkan satu pertanyaan yang tak wujud. Kadang-kala dia menghasilkan pening kepala lebih daripada akidah. Belajar ilmu akademik kena ada, akademik Islam kena ada. Yang kita sebutkan tadi, ilmu suluh, ilmu kebenaran. Siapa Allah? Allah Esa, Allah tidak beranak. Itu ilmu. Tapi ilmu yang menguatkan akidah. Itu ilmu yang kita perlukan. InsyaAllah. Ya. Bolehkah kita mengkaji ataupun studi kitab agama lain di samping mengkaji Al-Quran? No. Unless you really understand the Quran, unless you are really well versed in Islam. You nak kaji kitab agama lain, you tak tahu nak buat perbandingan, you boleh sesat. Orang yang mengkaji kitab agama lain, macam rakan-rakan saya, selepas mereka mendalami kitab sungguh, Dr. Zakir Naik yang terkenal di peringkat antarabangsa, dia boleh berdebat dengan padri, baca dari kitab Bible, dia boleh baca, sebut ini dari Bible mana, King James Version of the Bible, daripada which book is that, which verse is that, dia boleh. Tapi selepas dia mendalami Islam, jadi bila kita sudah kuat kefahaman tentang Islam, kita baca sedikit sebanyak Bible, kita sudah kukuh keyakinan kita, kita nampak di mana kelemahan Bible. Baru dia bermanfaat ilmu perbandingan agama. Baru kita, saya baca, di rumah saya ada 3 Bible. Rumah saya ada 3 Bible. Tapi sebelum saya terjun pada ilmu kaji Bible, saya dalami Quran dulu dan saya tahu apa perbezaan Quran dengan kitab terdahulu. Apa perbezaan Bible dengan Injil. Injil Allah turunkan ke atas Nabi Isa. Awak nama sekarangnya bukan Injil, sekarang Bible. Jadi saya kaji dulu, what's the difference between Injil and the Bible today? Lepas saya faham betul-betul, barulah saya rasa tak ada masalah pegang Bible pun, orang cerita Bible pun tak ada masalah. Sebab kita tahu Bible hari ini dia bukan Injil, dia dipenuhi kalam-kalam yang bukan Tuhan. Sedikit saki-baki yang Tuhan punya, kebanyakan bukan Tuhan. Sebab tu banyak merepek, banyak benda yang tak betul tentang Bible sekarang. InsyaAllah. Ada seorang nama Yusuf Estes, dia masuk Islam, dia pengkaji Bible. Cari ceramah dia. Dia orang Texas, dia anti-Islam. Tiba-tiba hari ini dia masuk Islam. Dialah manusia yang mengaku paling benci Islam. Dia mengaku. Tiba-tiba hari ini dia masuk Islam. Paling benci Islam. Hari ini skip Estes, ESTES, masuk Islam. Dengar ceramah dia. Dia pengkaji Bible. Cerita tentang Bible menarik dari penjuru dia. Apa menyebabkan dia pengkaji Bible akhirnya beriman dengan Al-Quran. Itu membantu kita. Skip Estes. Orang begitu saya nak dengar. Sebab orang itu sudah berubah. Sudah berubah dari hujung sana ke hujung sini secara mengkaji. Bukan pak turut membuta tuli. Orang itu saya nak dengar penemuan dia. Boleh tak cadangkan buku yang menjelaskan tentang agama dan sains? Ada sebuah buku Dr. Daniel yang tak begitu hebat, tapi boleh manfaatkan. Buku Dr. Daniel. Ini tip-tip cemerlang. Ada buku iaitu tentang mukjizat Al-Quran dan sains. Tajuk bukunya Quran Scientific. Cari buku Quran Scientific oleh Dr. Daniel. Manfaatkan buku itu. Quran Scientific karangan Dr. Daniel
ataupun pergi ke laman web Dr. Daniel, ddrdanial.com. Ada penulisan yang untuk non-Muslim kena apa itu Quran, kait dengan sains, boleh baca in English and in Malay. Iaitu laman web Dr. Daniel dengan ddrdanial.com. ddrdanial.com. Bacalah bahan tafsir Quran semasa di situ. Apa pendapat Dr. Daniel tentang Homo sapien? Homo sapien dalam bahasa sains manusia. Homo sapien manusia. Tentang kita. Saya baca Quran tadi tentang kita. Orang sains dia sebut Homo sapien. Memburu haiwan menggunakan anjing. Zaman Nabi pun para sahabat ada yang memburu haiwan menggunakan anjing. Tapi bukan sebarang anjing. Dia panggil anjing terlatih. Anjing pemburuan. Anjing yang dididik. Anjing yang dididik untuk menangkap haiwan-haiwan tertentu. Maka bila dia dididik, kita lepaskan dia dengan bismillah. Dia diajar untuk tidak membunuh, hanya menggigit untuk bawa haiwan itu pada kita. Selagi mana dia tak terdidik cara yang betul, maka jika terbunuh, maka tidak halal. Maka ia bukan lagi disahkan oleh syariat sampailah haiwan itu termasuk anjing, dia betul-betul terdidik sehingga menjadi penolong pada tuan dia. Maka itu boleh berlaku sejak dahulu. Tak ada masalah. Anjing bukan sama sekali tak boleh kita manfaatkan. Cuma nak bela anjing sebagai pet, tidak boleh. Membela anjing sebagai pet, P-E-T, pet, sebagai haiwan peliharaan. Halo John, pagi-pagi urut kepala John. Itu memang tak ada berkat hidup dia. Tak ada berkat hidup dia. Tapi bela anjing untuk tertentu, kalau perburuan di tempat tertentu ataupun untuk dadah bagi polis, itu okey. Tangkap pencuri, perompak, penyangak, itu ada tujuan yang khas, itu okey. InsyaAllah. Macam mana nak dapatkan buku tip-tip cemerlang daripada Quran? Anda semua pandai dengan internet, carilah. Google lah, insyaAllah. Cara khusyuk dalam solat dan ibadah yang lain, pertama sekali kena faham teori fizik. Teori fizik yang dipanggil inertia. Dah belajar inertia? Dah belajar inertia? Bagus. I-N-E-R-T-I-A, inertia. Dalam bahasa mudah, lajakan. Lajakan. Kalau kita naik bas, tiba-tiba berlaku emergency brake, kita pun bukan terus brake, sedap tak terpelanting kita, inertia. Lajakan berlaku. Dalam hidup ini ada banyak yang kita buat berdasarkan inertia, lajakan. Apa yang kita buat terlajak masuk dalam solat. Kalau kita dalam hidup ini angau pada dunia saja, masuk solat, sorry lah memang tak boleh khusyuk. Dia angau juga. Tapi kalau dalam hidup ini banyak nak ingat pada Allah, banyak nak istighfar, ada masalah apa, ingat pada Allah, zikir, insya-Allah masuk solat, dia lajak juga untuk banyak istighfar, banyak zikir. Sebab itu kata Al-Ghazali, antara yang paling susah nak bawa khusyuk ialah bila hidup kita lara. Maka nak khusyuk bukan start dengan berdiri semayang. Bukan begitu. Dia betulkan hidup you dulu. Kalau hidup kita memang lara, huha-huha, asyik dengan nyanyian, Beyonce, asyik dengan puak-puak artis, terkinja-kinja, tu masuk semayang tu, Allah, nak khusyuk. Sorry lah sis, sorry lah bro. Tak jadi. Betulkan hidup dulu, berlaku inertia, lajakan yang baik jika hidup itu baik. Lepas hidup kita jaga, maka kita jagalah ketika nak solat. Kalau lapar makan dulu, kemudian baca, yang kita baca cuba faham.
apa yang kita baca, dan nikmat datang. Bila kita khusyuk, nikmat solat pun datang, insya-Allah. Macam mana nak aplikasi takwa dalam hidup? Takwa dan ilmu bersekali. Tak mungkin kita ada takwa kalau kita tak faham. Kena faham dulu. Faham tu ilmu. Bila kita faham, kita beramal, datanglah takwa. Jadi macam mana nak aplikasi? Dengan ilmu kita aplikasilah ilmu itu. Ilmu yang membawa kepada kebaikan. That is takwa. Ayat-ayat motivasi untuk hafal Quran. Motivasi. Panggil pakar motivasi, berikan motivasi, tak berubah juga. It must come from within. From within you. Sebab itu panggil penceramah motivasi pun datanglah, buatlah menangis, ustaz datang tengah malam, menangislah tergesa-gesa. Besok jebon semula. Sebab itu semua lakonan drama, keluar air mata luaran, within you is still the same. Sebab itu saya cadangkan tadabbur Quran. Tadabbur Quran macam Jeffrey Lang. Dia tengok mesej, dalam dia berubah. Tadabbur Quran. Semoga masuk sesuatu yang mengubah dari dalam. Teori Darwin dan zaman batu. Darwin dia kata apa? Semua bermula dari titik permulaan yang sama. Dalam konteks manusia, salah satu proses sebelum sampai pada manusia adalah proses monyet buruk lah. Semua dari titik permulaan yang sama. Dalam proses kita menjadi manusia, maka kena sampai kepada tahap monyet buruk terlebih dahulu. Namun dalam buku Darwin pun dia berasa pelik. Dia kata kalau teori aku betul, kena ada banyak makhluk pertengahan. Kena ada banyak makhluk pertengahan. Artinya sebelum kita jadi orang, dia proses. Artinya daripada belum jadi manusia, kena jadi burung dulu, jadi ikan dulu. Proses, baru jadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia yang lengkap, kena ada burung orang. Setengah orang, setengah burung. Kena ada setengah orang, setengah ikan. Tadi Darwin kata, aku pun pelik. Makhluk pertengahan itu tak begitu ketara. Kan? Okey. Saya ingat mencukupi lah. Tak payah hantar ada soalan. InsyaAllah. Mengapa Allah cipta babi jadi haram? Nak ajar Allah pula. Allah jadikan sesuatu itu haram untuk menguji kita. Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak, kehidupan di dunia ini kehidupan dengan ujian. Remember that. Siapa yang paling kuat diuji? Paling dahsyat ujiannya, siapa? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jika mereka yang mulia ini pun diuji dengan dahsyat, apatah lagi kita. Tapi itu isyarat bahawa dunia bukan tempat enjoy sebenar-benarnya, bro. Orang kata enjoy, sorry lah, ini bukan enjoy sebenar-benarnya. You boleh kata enjoy, bohong. Ini bukan tempat enjoy sebenar-benarnya. You enjoy seketika, besok tunggulah, you akan menangis pula. Yang sebenarnya dunia tempat ujian. Dan ujian dua bentuk. Satu ujian dalam bentuk kesusahan.
kemiskinan, kesakitan. Lagi satu bentuk ujian ialah kekayaan. Itu pun ujian. Kekayaan. Tapi kita dapat kekayaan, punya gelak. Gelak. Fir'aun punya gelak, tapi akhirnya tenggelam. Mati lemas. Qarun sikit punya gelak, harta dia banyak. Apa jadi? Tenggelam. Itu cerita orang punya enjoy. Tempat dunia ni bukan untuk enjoy non-stop. Tapi ini tempat ujian. Tapi ada masa kita enjoy, kita happy. Tapi enjoy happy pun secara berwaspada. Tapi ingat, tempat ujian. Bila kita sedar itu, apa jadi pada kita? Sentiasa nak dekatkan diri pada Allah. Sebab bila kita diuji, hanya Dia saja yang betul-betul boleh tolong kita. Oleh sebab Dia saja yang benar-benar boleh tolong kita, kita sentiasa nak dekat dengan Dia, yang Dia saja boleh benar-benar tolong kita. Bukan yang lain. Itu hasilan dia. Itu hasilan dia. Kedudukan manusia zaman purba, asyik sungguh kamu orang ya? Cerita zaman purba. What about you now? Zaman purba ini banyak sangat teori dia yang tak boleh pun kita pegang secara konkret. This is it. Tak ada. Banyak sangat teori dia yang boleh di-challenge oleh orang lain. Sebab dia berdasarkan penemuan. Dia berdasarkan penemuan. Apa yang kita tahu daripada Quran, itu bukan penemuan. Itu hakiki. Contoh, makhluk pertama namanya apa? Adam. Itu nobody can change that. Orang yang tukar itu, dia sesat. Tapi proses selepas Adam, bagaimana manusia berkembang, itu penemuan, kajian. Kajian berlaku di sana, kajian berlaku di sini, melahirkan pelbagai teori. Dan kita dipeningkan oleh pelbagai teori. Jadi boleh nak baca, boleh. Tapi jangan sampai pembacaan bab-bab seperti ini tak menguntungkan akidah kita. Seperti bab-bab teori ni, kalau saya baca dalam tulisan saya tentang Adam, saya baca. Tapi baca bukan untuk jadi pegangan. Tak. Yang jadi pegangan, apa yang disuluh oleh Quran. Quran cerita tentang the perished nations. Bacalah tentang umat yang perish, umat yang hancur dahulu. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum di Madian, kaum di Aikah, golongan Fir'aun dan Bani Israel. Itu saya kaji. Ini tentang nations, perish nations disuluh oleh Quran. Dia sesuatu yang tangible, konkret. Saya kaji berdasarkan suluh Quran, bukan kaji sembrono begitu saja yang tak membantu kita sedikit pun di sudut iman dan akidah. InsyaAllah. Apa hukum seorang ustaz panggil anak muridnya anak setan? Astaghfirullahalazim. Ustaz ni pun orang. Ustaz ni pun orang. Makan nasi kandang juga. Teringin papadom juga. Teringin ayam lemon juga. Teringin nasi lemak juga. Teringin cendol juga. Itulah ustaz dan ustazah. Itulah Dr. Daniel pun. Nobody is perfect, including you. Tak ada siapa yang sempurna. Satu hari, you jadi bapa, you bapa yang tak sempurna. You jadi ibu, you ibu yang tak sempurna. You jadi pemimpin, you pemimpin yang tak sempurna. Ustaz pun kadang-kadang bila perangai anak murid tu teruk sangat.
Luqman boleh duduk diam? Tak diam. Lama-lama ustaz berkata, hang memang anak setan. Bila dengar anak setan baru diam. Aku anak setan? Menangis. Baru diam. Dia bukan sebelah pihak. You jangan tanya mengapa ustaz macam tu. You tanya juga mengapa perangai you menyebabkan ustaz macam tu. Okey? Saya pernah berceramah di sebuah sekolah. Masa saya berceramah itu, budak-budak punya bising di belakang. Ada seorang guru kaunseling pergi pada mereka. Cikgu kata, shh. Budak-budak tu bangun. Shh. Buat gitu kat cikgu. Saya jadi merah muka. Hampir-hampir saya nak kata, hampa budak setan. Ya. Senario begitu merangsang saya nak kata, hampa ni anak setan. Tapi saya tak kata. Hampir nak kata. Tapi akhirnya saya berhentikan ceramah saya. Saya kata, semoga kamu orang selamat. I'm going home. Bye-bye. Tidak, nanti saya bagi penampak. Dan saya kata, saya panglima silat tau. Nak kamu orang nanti. Jadi kan, sebab senario. Saya tak sokong kenyataan ustaz kata demikian. Tapi dia bukan sebelah pihak. Kamu jadilah pelajar yang baik. Ustaz seronok mengajar kamu. Doa untuk kamu. Saya teringat seorang yang ditangkap polis. Saya dijemput untuk bagi ceramah nak betulkan budak-budak yang ditahan di lokap di sebuah negeri. Saya sedar kelemahan saya. Saya kata, budak yang macam ini, yang jahat macam ini, saya tak mampu tackle mereka. Sebab saya punya cara ni ilmiah. Dia kena duduk berfikir macam anda akan berfikir, cakap pasal sains, berfikir untuk Allah, cantiknya Islam, cantiknya Quran. Tapi mereka bukan sesuai dengan saya. Saya tak boleh jentik minda mereka. Mereka liar. Mereka tak boleh tumpu dengan ilmiah saya. Tapi saya nak mencadangkan, cari seorang yang paling teruk berbanding mereka. Cakap dengan mereka. Dan kalau kamu jumpa orang tu, panggil saya jadi pengurusi dia, pengurusi majlis. Sebab saya nak dengar cara dia. Saya nak jadi anak murid dia. Mereka bertemu dengan seorang yang ditangkap kerana ada senjata dan sebagainya. Dan ditahan memang budak ni teruk. Tapi akhirnya dia menjadi belia contoh. Dapat anugerah malah di peringkat Asia Tenggara pun dia contoh. Saya sempat duduk mendengar dia ceramah. Saya tak pernah menangis tau. Dengar ceramah ustaz, macam mana ustaz buat sedih pun, syahadu. Saya tak menangis. Saya senyum aja. Dia buat dah drama, hati saya berkata, alah ustaz buat drama dah, buatlah sedih-sedih. Tapi dengar ceramah bekas penyayah jahat ni, yang akhirnya berubah, saya atas pentah menangis terisak-isak tanpa malu. Saya beritahu ke isteri saya, I never cried like this. Tapi dengar ceramah ustaz, I tak pernah menangis. Tak pernah, tak teringin menangis. Tapi penjenayah ini yang menceritakan bagaimana dia berubah. Bagaimana susahnya nak berubah. Dan seorang ustaz pernah ziarah dia di penjara. Lebih kurang ustaz tu, saya tanya, ustaz tu kata apa kat you? Dia kata, kamu ni haiwan liar. Kamu haiwan liar. Kamu binatang liar. Ustaz tu kata kat dia. Dan begitulah seterusnya. Tapi akhirnya dia berubah dan jadi baik.
Saya punyalah menangis. Sebab saya sedang nak ubah ni bukan senang. It's not easy to change, bro. Tapi dia boleh berubah dalam keadaan dia yang teruk itu berubah jadi baik. Oh, ceramah dia pada mereka tu dia orang tenganga begitu. Dan saya belajar dari dia. Saya menangis depan dia. Ini nak cerita pada anda, manusia tu kalau dia jahat pun jangan pandang rendah kat dia. Kalau dia berubah, Masya Allah. Kan? Inilah percubaan kita untuk bincang Quran, supaya kita berubah. Boleh kita ada ilmu tu, kita sampaikan untuk mengubah orang lain. Itu tujuan kita, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Saya dah sampaikan ilmu, semoga bermanfaat. Sekarang semoga Allah mendengar. Saya nak berdoa dan kita aminkan, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada malam ini, dari pelajar-pelajar sekolah menengah sains, dari kalangan para pendidik, dari kalangan mereka yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berilmu, terutamanya menguasai ilmu agama, ditambah dengan penguasaan ilmu-ilmu semasa. Ya Allah, binalah hati-hati kami dengan ketakwaan. Jadikanlah diri kami orang yang bertakwa, yang sentiasa tunduk mengabdikan diri kepadamu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dosa kami terlalu banyak untuk dihitung. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadikanlah kami orang yang mudah insaf, mudah sedar dan berubah untuk dekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikanlah jalan kami ini jalan yang mencapai hasanah di dunia dan paling penting hasanah di akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah kami di penjuru yang kami ceburi secara yang halal lagi diberkati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.